Okey, okey, kita akan sambung dengan soalan pengiraan. Faham? Okey, pergikan ini. Raja Empat menunjukkan beberapa satelit buatan manusia daripada pelbagai negara. Satelit geopegun. Geopegun. Geopegun maksudnya apa? Dia seiring dengan perputaran bumi ya. Okey, masih Sebuah terusi. Okay. Sebuah satelit geopegun berjisim 1,200 kg diletakkan sejauh 4,23 meter dari pusat bumi. Hitungkan laju linear satelit itu. Laju linear. Okay. Laju linear ni yang mana? Laju linear tu yang mana? Okay, kalau kita tengok yang ni, laju linear tu laju di mana dia akan bergerak secara linear lah kan? Betul? Secara garis lurus. Dia cuba gerak secara garis lurus. Macam ni, ni laju linear. Boleh faham tak laju linear ni yang mana? Yang ni. Ni laju linear. V ni laju linear. Linear tu garis lurus. Satelit ataupun bumi ke apa-apa, bulan ke, dia cuba bergerak secara lurus. Tapi oleh kerana ditarik oleh daya memusat, dia akan bengkok lah. Mengelilingi orbit. Kalau tak ada daya memusat ni, dia akan bergerak secara linear. Faham tak? Faham tak Faham? itu? Tu laju linear. Okay? Okay. Seterusnya. Saya guna formula V sama dengan punca kuasa 2 Gm/R. Okay. Gm per Seterusnya, R. ganti maklumat dalam formula. Macam mana awak boleh guna formula ni? Sebab awak tengok data yang diberikan ke? Kerana laju linear satelit ialah formula ini. Okey, kalau lah tak tahu nak guna yang mana, tengok data yang diberikan. Tapi yang penting awak semua kena tahu simbol. Kalau sebut laju mestilah V. Betul? G ada G. Lepas tu G sim. Apa agak-agak G sim bumi simbol dia apa? M besar ke M kecil? M besar. M besar. So lepas tu kita tahu daripada data ni kita tahu nilai R. Betul? Betul. Satelit tu berada pada jarak R. Pada jarak R. Ni katakan satelit. Dia berada pada jarak bulan kita merupakan satelit semula jadi kan. Okey. Lepas tu kalau tak tahu, Wani ada masuk. Nak tanya Wani ni. Wani ada? Ada cikgu. Wani. So kalau lah kat sini dia dah bagi tahu dah nombor 11 laju linear. Boleh guna tak Wani? Senang tak? Boleh. Senang kan? Tak susah pun. Tengok je. Yang penting tahu simbol kan? Betul? Masuk je. Okey. Dan semua kira. Yang ini yang cikgu kata, kalau bab-bab graviti ni, kena 4 titik perpuluhan. Cuba kira balik. 4 titik perpuluhan. Minimum. Sebab dia ni unit dia kilogram, dia kuasa dia kecil, kuasa dia besar, R tu besar. Kalau lari 0.0 sikit pun, lari 0.0 sebab dia kuasa besar, kalau lari 0.0 sikit pun dia dah jadi defect banyak. 0.0 tu pun dah sejuta ke, faham tak? Sebab dia punya kuasa ni besar sangat. Sebab tu diorang kata kalau boleh minimum 4 titik perpuluhan. Okey, cuba kira balik dapat berapa? 3.0682. 3.0682 darab 10 kuasa 3 meter second negatif 1. Laju meter second negatif 1. Janji
Awak tengok ni semua unit SI and MKG ni semua unit SI. So bolehlah tulis unit meter second ni. Okey, boleh faham? Cikgu saya nak tanya. Ya. Macam? Bukan yang 4.23 darab 10 kuasa 7 tu tak payah kuasakan 2 ke? Bukan formula GM per R tu R kuasa 2 kan? Ini hal laju lepas. Yang R kuasa 2 tu yang daya memusat ni. Kita tengok betul-betul. Ni laju linear, laju lepas. Kalau laju linear, mana ada R dekat formula ni? Tak ada pun R. Yang itu mungkin awak guna ni kot, formula ni. Yang R kuasa 2 lah. Okey. Tengok betul-betul formula apa Jangan salah. Okey. Seterusnya. Okey, 2. Daya tarikan graviti bumi terhadap satelit itu. Saya guna formula F sama dengan mv kuasa 2 per R. Ini formula bagi daya memusat. Kalau guna formula yang ini tak boleh? Boleh tak? Boleh tak guna daya tarikan guna formula tu? Boleh. Boleh. Sebab ada 2 objek. Okay, satu bumi, satu satelit. Ada 2 objek so melibatkan 2 mass. Cuma mass bumi M besar lah. Lepas tu M kecil tu satelit. Lepas tu pemalar kegravitian semesta. So daya graviti antara 2 objek tu dan radiusnya. Radius ni kuasa 2. Bukannya bawah 2. Kuasa 2 kan ni? Dia salah pula. Betul tak kuasa 2 pelajar? Betul. Kuasa 2. Salah. Kuasa 2 ni. Betul kan? Semua dekat formula awak tu. Ni boleh guna formula. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Betul? Dua-dua dapat jawapan sama. Betul? Betul kan? Betul. Okey, betul. Okay, so boleh guna formula F sama dengan G M besar untuk bumi, M kecil untuk satelit bahagikan R kuasa 2. Jarak antara dua-dua M1 dan M besar tu. M besar dan M kecil tu. Dua-dua objek. Okey, seterusnya. Yang ni 4 titik perpuluhan. Dapat tak? Berapa 4 titik perpuluhan dia? Cuba kira balik. Berapa 4 titik perpuluhan dia tu? Sorry, saya baru diberitahu. Sebab dia akan bawa defect yang besar. Kalau berubah satu 267.3730. 3730. Okey. Newton. Okey. Ingat saya kena 4 titik perpuluhan. Okey, seterusnya D. Sambung. Apakah yang berlaku ke atas satelit jika lajunya kurang daripada laju mengorbitnya? Satelit akan jatuh ke orbit yang lebih rendah dan terus memusat mendekati bumi sehingga memasuki atmosfera. Geseran udara menghasilkan haba dan terbakar. Okay, so 2 benda yang akan terjadi. Mula-mula dia jatuh, dia ditarik oleh graviti bumi, daya graviti bumi sebab dia ada berat. So bila kurang saja daripada hal laju lepas. Okay, hal laju lepas ataupun hal laju orbit dia tu, dia akan ditarik oleh daya graviti bumi sebab semua objek ada berat kan. So, bila berat darabkan semua objek ada jisim darab dengan daya graviti bumi ke graviti apa-apa saja planet yang dia duduk, dia akan ada berat. So berat sentiasa menghala ke pusat objek tersebut. Betul? 2 markah. Boleh faham? Cikgu. Awani? Ya. Yang geseran udara menghasilkan haba dan terbakar itu bukan untuk laju linear yang lebih tinggi ke? Tak, bila dia dah masuk ke permukaan, dia dah masuk ke atmosfera bumi,
dalam atmosfera bumi kan ada molekul-molekul udara. So dia akan jatuh, nanti akan satelit tu akan bergeser lah dengan udara tu. Dan sebab laju dia tinggi, jadi dia akan geseran dia tinggi, so dia boleh menghasilkan haba. So dia terbakar. Itulah dia nak bagi tahu kan. Betul kan ini? Betul, cikgu. Tapi sekarang bukan kurang ke? Kurang kan dia jatuh. Kalau laju linear dia kurang, dia jatuh kan? Betul tak? Oh, okay. Kalau laju kurang, dia jatuh. Kalau laju dia terlebih, dia akan terlepas daripada, kita tengok gambar ni gambar satelit ni. Okay. So, sekejap. Okay, sepatutnya laju linear dia ni 3.068 ni. Ni laju linear dia bergerak berdasarkan pemalar kegravitasi semesta G, berdasarkan jisim bumi, berdasarkan radius dia dengan jarak macam tu, berapa dia punya laju linear dia. Jadi apabila dia bergerak kurang daripada laju linear tu, dia lambat sikit, dia slow sikit, dia akan ditarik lah oleh graviti bumi, daya graviti bumi. Sebab dia ada jisim, faham kamu? Dia akan ditarik pergi ke pusat bumi tu. Faham tak? Bila dia slow, dia kurang, dia slow lah. Bila dia slow, dia akan ditarik. Tarik pergi ke pusat bumi. Sebab dia ada daya graviti bumi. Faham tak? Dia ada daya berat. Dia ada daya berat. Sebab semua objek yang ada jisim kan ada berat. Daya graviti berat. W sama dengan mg. So dia sentiasa kena make sure dia punya laju dia tu sama je. 3.0 berapa tu tadi. Kalau dia kurang je dia akan jatuh. Kalau dia terlebih je dia akan terlepas. Faham? Dia kena maintain. Faham. Maintain je. Okay. Faham Yang lain ada nak tanya? Okay, seterusnya. Oh, okay. Ini topik famous yang kita rasa dia akan naik sebab soalan Selangor sendiri ada. Okay, sambung. Raja 9.1 dan 9.2 masing-masing menunjukkan satu sinar cahaya melalui kaca dan intan. Dengan menggunakan nilai indeks biasan intan, hitung sudut genting bagi intan. Dengan menggunakan nilai indeks biasan intan. Okey, hitungkan sudut genting bagi intan. Okey, macam mana nak, apa formula, apa simbol indeks biasan Wani? N. Okey, good. Apa simbol sudut genting? I. A, X, C. C. Okey, so betul tak formula ni? Betul. Kan? Okay, so guna formula tu. Tak ada dalam list of equation. Tapi awak kena hafal. Okay, boleh? Okay, so teruskan. Guna formula tu sambung. Saya jadikan SIM C sebagai subjek. Lalu gantikan maklumat N. So, C letak kat situ. Takut ada pelajar yang tak tahu nak tekan. Lepas tu sin cert. Masukkan 2.42. Macam tu. Guna calculator. Dapat tak? Dapat tak nilai ni? Okey, dapat Dapat tak, Wani? Dapat. Dapat, okey. Lepas tu, seterusnya yang ni pula. Pagi menunjukkan berlian lebih berkilan berbanding kaca. Anda dikehendaki Berkilau. Shining. Raja 9.1 dan Raja 9.2. Berdasarkan jawapan anda di B1,
lukis anak panah untuk mewakili lintasan sinar cahaya selepas melalui titik O. Titik O. Okey, titik O. Mana titik O? Sudah salin. Untuk dua-dua ke? 91 dan 92. So dah salin ni. So daripada sini, apa beza dia? Apa beza dia? Indeks biasan. Indeks biasan. Okey, indeks biasan kaca 1.5 rendah. Indeks biasan intan tinggi. So apa hubungan dia? Antara C dengan N apa hubungan dia? Berkadar? Songsang. Berkadar? Songsang. Maksudnya kalau N dia rendah, kaca rendah, so C dia Tinggi. tinggi. Okey. So, so dia dah kira kat sini. Untuk kaca tinggi. 41.81 sebab indeks biasan dia rendah. Okey, faham tak? Tu. Lepas tu, okey, cuba terang. Gambar awak ni. Sinar 7 ialah 30 sudut. Tapi awak tak label lah kat sini. Kain ni mana 9.1? Yang kiri ke yang kanan? Kiri ialah 9.1. Yang kanan kena label 9.2. Sebab dia sudah salin 91.2, itu awak kena label. Okey, yang kiri tu kenapa dia berlaku pembiasan dan yang kanan kenapa berlaku pantulan dalam penuh? Okey, cuba tengok yang kiri tu. Kenapa dia berlaku pembiasan? Okey, terang. Kerana sinar 7 dia ialah 30 darjah iaitu lebih kurang daripada sudut genting. Jangan guna istilah lebih kurang. Kurang je. Okey. Kurang. Okey. Yang pertama kita tengok dekat titik O. Mana titik O dia? Sini titik O. Sebab apa kita nak kena tengok dekat titik O Wani? Wani, kenapa nak kena tengok dekat titik O? Wani? Tak tahu. Tak tahu? Siapa boleh bantu? Kenapa nak kena tengok kat titik O? Kain ni kenapa nak kena tengok kat titik O? Kerana situ akan jadi sinar biasa. Atau pantulan dalam penuh. Sebab pantulan dalam penuh berlaku dua syarat. Syarat yang pertama, sinar 7 tu mesti dari mana ke mana? Berketumpatan tinggi ke rendah. Lebih tumpat ke kurang tumpat. Sebab tu kita tengok yang sini. Kita tak tengok yang sini. Sebab sini kurang tumpat ke lebih tumpat. Faham tak? Mentor, faham tak semua? Faham. Minti tanya sekarang. Okey, so mesti daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. Wani faham Wani? Faham. Sebab tu kita tengok di sini. Point ini yang dia akan jadi pembiasan biasa ke? Dia akan jadi pantulan dalam penuh sekiranya sudut 7, 30 ni melebihi daripada sudut biasan. Sudut 7 ni melebihi daripada sudut genting. Dia akan berlakulah pantulan dalam penuh. Sebab tu kita kena kira sudut genting. Macam ni. Kalau sudut genting intan, okey ni untuk intan punya. 24.41. Sudut 7 yang dia bagi tadi tu 30. Kan? Sudut 7 kita tengok masing-masing sudut 7 dia berapa? Berapa sudut 7 masing-masing? Sama kan? Berapa? 30? Ni pun 30. Sudut 7 sama. Tapi sudut genting intan 24. Kurang ke lebih daripada sudut 7? Kurang. So bila I lebih daripada sudut genting, I ni 30. I ni sudut 7. Okay, sudut 7 ni yang ini tadi. Yang ni. Sudut 7 ni lebih daripada sudut genting. Yang ni sudut genting. Sudut genting dia berapa tadi? Yang ni untuk kes intan 24. 24.41. Lebih kan? Sudut 7 30, sudut genting 24. Lebih kan? So bila lebih apa berlaku? Pantulan dalam penuh. Ini untuk intan. Nampak tak dia berlaku pantulan dalam penuh? Sebab intan punya
Ini Intan punya C adalah 24 tadi. 24 point something tu. Lebih daripada 30. Faham tak? Faham tak, belajar? Faham? Ni untuk Faham. Intan. Intan permata. Kalau kaca, kenapa dia tak berlaku pantulan dalam penuh? Sebab sudut 7 dia kurang daripada sudut genting. Bila sudut 7 kurang, dia berlaku pembiasan je lah. Macam mana nak bagi berlaku pantulan dalam penuh dekat kaca ni Wani? Macam mana awak nak bagi berlaku juga pantulan dalam penuh untuk kaca ni? Dalam kebat tu. Okay. Sikit dia saya twist. Wani? Macam mana? Tambah sudut 7. Yes, bagus. Sampai berapa nak tambah? Tambah Lebih. 30 jadi berapa agak-agak? Lebih daripada 41.81. Bagus. Lebih daripada 41.81. Barulah berlaku pantulan dalam penuh. Kalau sama, kalau sudut 7 sama dengan 41.81 apa berlaku? Dia duduk dekat sini. Okay. Sudut biasan R dia sama dengan 90. Boleh faham? Faham tak semua? Faham, cikgu. Okay, good. So sekarang ni awak cuba fahamkan. Menti kalau tak faham tanya mentor. Mentor make sure faham betul-betul. Nanti awak kena terang kat menti kalau menti tak faham. Sebab kita akan ada sesi untuk kita ulang kaji semula modul-modul kita ni. Bila? Dekat-dekat nak SPM Fizik. So hari Jumaat, Sabtu tu memang hari di mana insyaAllah kita akan face to face buat ulang kaji semula. Okay, seterusnya. Siapa pula? Ada lagi tak? Ada dah. Okay, seterusnya siapa? Kamun. Tadi saya dah buka, dia dah tutup dah. Okay, Carmen. Nombor 19, right? Okay. Okay. Okay, mula. Raja 4.1 menunjukkan proses tindak balas nuklear yang berlaku di dalam sebuah reaktor nuklear. Proses ini berlaku secara berterusan. Yes. So, bermaksud ini adalah tindak balas berantai. Yes, tindak balas berantai. Keyword dia mesti berterusan. Okay. Lepas tu? Tuliskan persamaan tindak balas nuklear yang berlaku dalam Raja 4.1. Satu neutron akan membedil uranium 235. So, Macam mana awak tahu? Di atas gambar Raja. Dekat atas. Yes, kat sini. Okay, so neutron tambah dengan. Lepas tu? Akan menghasilkan satu atom nukleus strontium dan juga satu xenon dan 2 neutron. Lepas tu akan membebaskan tenaga. Okay. Betul? 2, tulis 2 kat sini. So siapa yang tak faham macam mana nak tulis ni? So sebelum tindak balas dan selepas tindak balas hasilnya. Faham ke? Faham. Okay. Kurang. Kurang. Okay, Najmi tak faham yang mana? Macam mana nak buat persamaan? Macam mana nak buat persamaan? Okay. Okay. Macam mana nak buat persamaan? Okay, membedil ni. Okay, kamu boleh terang tak membedil tu? Membedil bermaksud uranium 235 itu adalah tidak stabil. So neutron akan membedil dia, so dia akan macam berpecah. So akan hasil strontium dengan xenon dan 2 neutron dengan tenaga. Okay. So maksudnya ini pembelahan nukleus ataupun pelakuran nukleus. Jenis tindak balas nuklear ni pembelahan kan? Dia akan belah, betul? Ya, sebab daripada yang berat kepada yang lebih ringan. Yes. Nukleus yang besar kepada nukleus yang kecil. So pembelahan. Lepas tu Najmi buatlah anak panah. Anak panah ni kalau dalam kimia pun ada kan? Dia apa dia punya hasil. Sebelah sini hasil. Sebelah sini reaktan ataupun bahan tindak balas. Betul?
Betul tu. So hasil dia kat sini je lah. Okay. Kat sini je. Sampai sini. Tapi kenapa dia boleh jadi tindak balas berantai? Okay. Kamu sambung. Sebab Kenapa dia yang boleh jadi bebas tindak balas? dua neutron itu satu neutron akan memproduce lagi satu uranium 235 dan satu lagi neutron juga akan memproduce lagi satu uranium 235. So akan mengalami proses yang sama secara berterusan. Berulang. Yes. So sebab tu tindak balas berantai. Agak-agak daripada sini macam mana kita nak kawal kita nak kawal tindak balas berantai ni? Guna Kita nak kawal. rod pengawal boron. Okay, boron. Boron buat apa? Serap neutron. Yes. Boron dia adalah sejenis rod pengawal yang kita letak dalam reaktor nuklear tu. So dia akan serap neutron. Dia akan serap neutron yang berlebihan. Okay, serap. Saya ingat macam mana tau. Boron ni saya ingat boroi. Tapi janganlah awak tulis boroi pula. Orang boroi kan orang yang buncit. So dia serap makanan macam-macam. So dia serap lah. Serap. Istilah dia akan menyerap neutron yang berlebihan. So that kuranglah tindak balas berantai tu sebab neutron dah kurang. Faham tak, Raja? Faham tu. Okay, boron. Okay, ni boleh keluar soalan essay. Boron ataupun soalan making decision construct. Okay, seterusnya. Untuk memperlahan pergerakan neutron tu supaya dia tak laju sangat. Jadi tenaga haba tak banyak sangat. Kita guna apa? Grafit atau air. Grafit atau air, dia akan moderatekan halaju. Dia akan kurangkan kelajuan neutron. Neutron ni dia ringan, so dia bergerak dengan laju tinggi. So bila dia laju sangat, dia punya momentum dia tinggi, so dia akan daya impas dia pun tinggi, so dia akan cepat je nak belah benda ni. Dia senang nak potong, nak belah nukleus yang besar ni. Tapi kalau dia kurang laju, dia boleh tak belah nukleus ni? Taklah kan? So kuranglah pembelahan tu. Faham tak? So ada dua cara untuk kita kawal tindak balas berantai. Sebab kalau terlampau banyak sangat, tindak balas berantai tu banyak sangat, tenaga yang terbebas ni tenaga haba. Kita nak guna tenaga haba ni untuk kita putar turbin. Kenapa kita nak putar turbin? Kita nak sambungkan kepada generator. Ada dynamo, ini magnet, di sekeliling ini coil. Lepas tu kita letak magnet kat sini. Okay, ni magnet utara selatan. So ada coil. Coil ni yang kita sambung ke turbin. Coil ni yang kena pusing. So kita akan menghasilkan induced current, arus arohan. Ingat tak arus arohan yang awak belajar? Ingat. Inilah cara bagaimana reaktor nuklear digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kita nak tenaga haba dia. Haba ni yang akan gerakkan turbin. Sebab udara panas dia laju. Okey, seterusnya. Jadual 4 menunjukkan jisim bagi setiap nukleik dalam unit jisim atom UJA. Nukleik uranium 235, xenon 140, strontium 94 dengan neutron. Okey, ini ya. So apa kegunaan dia tu? Untuk kita kira apa? Soalan dia. Untuk kira cacat apa? jisim. Untuk kita kira cacat jisim. Betul. Soalan ni pun famous. Okey, cacat jisim. Kiralah. Berdasarkan tindak balas nuklear yang dinyatakan dalam 4B, hitung cacat jisim bagi tindak balas tersebut dalam unit kg. So, cacat jisim ialah guna yang jumlah jisim sebelum tindak balas tolak dengan selepas. Sebab dia akan... Yang mana sebelum tindak balas? Yang ni lah. Jumlah jisim uranium dengan neutron. Betul. Tolak dengan jumlah jisim tiga-tiga bahan ni. So kita dapat cacat jisim delta M, jisim 1 tolak jisim 2.
Okay, so tengok. Lepas tu? Lepas tu akan dapat 0.19828 UJA. Jadi dia nak dalam unit kg, so kena darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Okey, sekejap ya. Pelajar faham tak mana nak ambil benda ni? Faham tak? Awani? Menti kamu? Menti kamu. Kamu punya menti siapa? Firdaus. Firdaus ada tak dalam ni? Firdaus ada? Firdaus. Ada tak? Tadi Ada. habis dia masuk. Tak ada. Haras? Ada, Haras dia ada. Ya, cikgu. Saya kat Haras? sini. Okey, Haras. Macam mana, you tahu tak macam mana ambil benda ni kat mana? Yang ni kita ambil apa nama tu, GSM uranium kan? Kat sini Lepas tu kan, kat dengan, jadual kan? dalam jadual. Lepas tu dengan Newton. Okey. Okay. Tapi kat sini ingat ada dua. Jadi awak kena darab, betul? Kena Dua buat dua lah. darab dengan GSM neutron kan? Yep. Ya, xenon, stratum campur dengan dua. Okey, so dapat UJA tapi tak complete, kena tukar kepada kg. Kenapa kena tukar kepada kg? Haras? Sebab Agak-agak awak? Kenapa? soalan minta. Soalan minta? Tak. Sebab awak nak, lepas tu awak nak kena kira apa? Tenaga yang dibebaskan. Hukum Einstein, tenaga Hubble, tenaga cahaya yang dibebaskan tu, dia unit apa? Apa nama tu, Apa? Joule. Joule mesti unit SI kg darab kg. Dengan MS kg negatif 1. darab M unit kuasa 2 S negatif 2. Mesti kena unit joule. So nak unit joule selamatnya. Untuk pelajar ingat, satu kesalahan, pelajar lupa sangat nak kuasa 2. Ramai yang lupa nak kuasa 2. So ingat kena kuasa 2. Rumus ni ada tak dekat list of equation kamu? Ada. Ada. Nombor berapa? 38. Yes, good. Nombor 38 kita guna. Lepas tu kita guna C. Nombor 39. Ada lagi tak? 7 kan? Yang nilai tu pemala tu ada tak? Pemala tu tak ada. Oh, dia tak bagi lah. UJA Kadang-kadang punya. UJA kepada kg tu kan? Dia tak bagi. 40. Oh, nombor 40 Hmm. Ada. Okey, nampak tak? Nanti dalam rumus awak nanti dia akan bagi data yang awak perlukan. Faham? Nampak tak? Semua ada dalam rumus. Tahu tak tahu guna je. Boleh tak? Boleh. Okey. Good. Seterusnya soalan nombor ni. Elektrik. Sambung. Raja 10.2 menunjukkan label kadar kuasa pada kedua itu. 240 watt, 50 Hz, 1200 watt. Hitung jumlah tenaga elektrik yang dipekarkan dalam masa 90 minit dalam kilowatt jam. Kilowatt jam. So kilowatt ni power, jam ni time. Kalau tak tahu ada dekat formula nombor tadi yang saya terang. Ni nombor 27. Okay. Power darabkan dengan time. Kilowatt jam. Okay. Lepas tu? So dia bagi kita dalam unit watt. So kita kena tukar kepada kilowatt. So bagi dengan 1000. Lepas tu yang masa itu dia bagi dalam minit. So kena tukar kepada jam. So bagi dengan 60. Yes, good. Jadi jawapan 1.8 kilowatt joule. Jam. Jam. Okay. Faham pelajar? Faham. Sebab tenaga elektrik dekat rumah awak memang kita kira dalam unit kilowatt jam. Okay, ni form 3. Belajar. Okay, nombor 2. Berapakah kos penggunaan tenaga elektrik jika kedua itu digunakan 90 minit sehari selama 2 minggu? Tarif tenaga elektrik ialah 21.8 sen seunit.
Jadi untuk cari kos penggunaan tenaga elektrik, cari dia ada berapa unit. Di atas kita sudah cari kerana 1 kilowatt jam sama dengan 1 unit elektrik. So ada 1.8 unit. Lepas tu 2 minggu. 2 minggu so 14 hari. Dan seunit ialah 21.8 sen. So jadi ialah taraf dengan dia akan dapat RM5.49. RM5 je. RM5.50 je. Selama 2 minggu. Okey. 1 jam setengah. Guna apa ni? Oven. Masak apalah tu. Okey, faham pelajar? Ada tak faham? Faham Laras cikgu. faham? Menti, kamu faham tak? Ya, saya faham cikgu. Faham. Okay. Ni soalan form 3 ni. Okay, so seterusnya. Frekuensi ambang bagi logam katot ialah 5.16 darab 10 kuasa 14 Hz. Pancaran cahaya yang ditujukan ke anode katot mempunyai panjang gelombang 560 nanometer. Hitungkan tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam katot itu. So, Ini pun pagi tadi saya dah terang. Okay. So, kita guna formula. E sama dengan W tambah K max. Lepas tu, jadikan K max sebagai subjek kerana sebab inilah yang kita nak cari. So, E tolak W. E ialah E sama dengan HF. H ialah pemala Planck, F ialah frekuensi. W sama dengan HFO. F0. F0 ialah frekuensi ambang. Frekuensi ambang. Okay, frekuensi ambang. F0. So, dapat fungsi kerja lah kan. Okay, seterusnya. So, H ialah sama. Jadi, kita faktorkan. So, H kurungan F tolak F0. Jadi, yang lambda itu kita tukar kepada meter, unit SI. Jadi, dapat 560 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okay, Harik ada Harik. Kita panggil Harik. Harik. Mana Harik? Ada tak Harik? Harik. Harik Akil. Ada tak? Oh, Fidas belum masuk. Harik Akil ada? Harik. Ya. Okey. Suara macam kat dalam kelambu. Tidur Okay. Harik. Ni kan? Ni. Nano. Berapa nilai nano? Sebab apa saya dapat kenal pasti awak tu. Berapa? 9. 9 kan negatif 9? Negatif 9. Sebab dia kecil. Negatif 9. Awak kena hafal prefix ni. Awak tak hafal lah prefix ni. Nilai prefix. Sebab dia boleh guna dalam soalan macam soalan kuantum ni. And then soalan soalan gelombang. Interference. Soalan interference pun. So kena hafal sikit prefix ni. Tahu ke tak tahu nilai prefix? Okay, saya nak tanya Menti nilai prefix. Ni kan. Awak buat satu garisan ni. Lepas tu awak letak kat tengah-tengah 10 kuasa kosong. 10 kuasa 3, 10 kuasa 6, 10 kuasa 9, 10 kuasa 12. Sebelah kiri 10 negatif 3, 10 negatif 6, 10 negatif 9 dan 10 negatif 12. Okay, semua 3 kanan kiri. Faham tak? Boleh tak? Boleh faham? Tak dengar. Boleh faham tak? Okey, kilo, mega, huruf besar. Semua huruf besar. Lepas kilo tu semua huruf besar. Mega, giga, tera. Lepas tu sini pula mili, huruf kecil M, micro, nano. Lepas tu pico, P kecil. Ini bila awak belajar? Masa tingkatan 1.
Sebab tu tanda tempat dia tak ulang. Kalau silibus KBSM dulu fizik, yang ni belajar balik. Belajar kat tanda tempat, so boleh ingat lagi. Ingat tak ni? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh? Okay. Kalau pergi kat sana nanti dia ni terus. Tak apalah. Itu dulu. Okay. Ingat terus tadi sambung kat mana? Okay ni. Sekejap. Formula ni ada tak kamu? Formula yang E sama dengan W tambah K max. Ada kan? Nombor berapa? 45. Yes, kita guna 45 dan 46. Yang ini tenaga cahaya. W ni apa? Firdaus. Firdaus dah masuk. W tu apa Firdaus? Firdaus ada tak? W tu apa? Ada. W tu apa Firdaus? W tu pagi tadi cikgu dah terang. Work function. Work function tu apa? Ni. Fungsi kerja. Fungsi kerja tu apa? Fungsi kerja yang untuk bebas fotoelektron. Untuk cahaya yang diperlukan untuk bebaskan fotoelektron daripada permukaan logam. Faham? Okey, lepas tu dia bagi lebih lagi tenaga adalah iaitu tenaga cahaya diberikan lebih, maka elektron ni pun boleh bergerak, boleh mengalir. Sebab kan kita nak alir fotoelektrik, kita nak arus elektrik daripada elektron, fotoelektron tu. So inilah tenaga kinetik dia. Tapi kena cukup lah, katakan fungsi kerja ni 5 joule je. 5 joule je tenaga. Ya. Ni frekuensi dia ada mainkan peranan kan untuk tenaga yang cahaya yang keluar. Yelah ni frekuensi ni. Frekuensi tu tenaga. Frekuensi tu bukan tenaga. Tenaga cahaya. Ni tenaga cahaya. Padat balik. Tenaga cahaya. Ni HF kita panggil, tenaga cahaya tu kita panggil tenaga foton. Okay. Bila sebut je tenaga foton, maksudnya pemalar plane H ni daratkan dengan frekuensi. H darat dengan frekuensi. Faham tak? Faham. Lepas tu, dalam tenaga cahaya matahari tu ada 2 jenis tenaga yang akan dipecahkan berdasarkan fungsi-fungsi, berdasarkan frekuensi dia. Okey, kalau maksudnya tenaga cahaya tu kerja pertama dia perlu buat ialah untuk memancarkan elektron daripada permukaan logam bila dia capai frekuensi ambang. Okay, dia mestilah macam matahari kan, dia mestilah matahari ke cahaya lampu mana-mana ke, dia mesti dia nak up sikit-sikit frekuensi cahaya tu, dia up sikit-sikit sampai mencapai frekuensi ambang. Frekuensi ambang ni frekuensi yang ada pada semua logam ataupun fotosel. Tahu tak sel solar? Dia diperbuat daripada bahan-bahan logam. Okey. Jadi kalau bahan logam ataupun sel solar tu terkena je cahaya matahari, di mana frekuensi cahaya matahari tu sama dengan frekuensi ambang, elektron terpancarlah daripada logam tu. Baru terpancar. Macam mana nak alirkan dia? So kena lebih lah tenaga cahaya tu, kena lebih lagi. Kena upkan lagi frekuensi dia. Faham tak? Sebab tu frekuensi ni kena lebih daripada frekuensi ambang supaya awak boleh alirkan arus elektrik. Fotoelektrik boleh mengalir. Okey? Faham. Kalau tak sampai bila-bila tak mengalir. Kalau low je lah. Kalau sama, kalau tenaga cahaya ni sama dengan frekuensi ambang je, tak lebih-lebih, memang tak mengalir lah arus elektrik dia. Okey, seterusnya. Okay. Terus? Seterusnya, sebab V sama dengan F lambda, di sini soalan tak ada bagi kita V lah berapa. Dia bagi lambda saja. So, kita boleh guna V sama dengan F lambda
Dan V kita ganti dengan C. Laju cahaya. So F sama dengan C per lambda. Jadi ganti nilai akan dapat 5.36 darab 10 kuasa 14 Hz. Lepas tu ganti semua nilai ini dalam yang tadi punya Kmax sama dengan H kurungan F tolak F0. So kita akan dapat 1.3071 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Okay. So faham ke tak? Faham tak yang pelajar faham tak? Firdaus faham tak? Menti kamu ni faham tak? Yang ni kita gunakan hal laju cahaya untuk kita dapatkan F. Kan kat sini ada dua. Satu F, satu frekuensi ambang. Frekuensi ambang kan dia dah bagi. Ni 5.16 ni dia dah bagi frekuensi ambang. Yang kita tak ada ialah F ni. Faham ke tak? Faham tak? Pelajar? Faham cikgu. Ini kalau buat ini E. W tambah K max. Sama je. K ni K max. Yang ini adalah yang ini. Okay. W yang bawah ni. So, salin benda tu. Okay. So, kita tak tahu F ni. F ni kita tak tahu. Lambda dia bagi. So, bila lambda dia bagi, kita boleh guna formula yang ini. Cuma gantikan hal laju kepada hal laju cahaya. Sebab cahaya ialah spektrum cahaya ni hal laju cahaya lah. Dia spektrum elektromagnet kan. Okay. Hal laju cahaya. Lepas tu jadikan F ni sebagai subjek. C ni kan dekat list of equation dah ada C. Mana C? Ni nombor 39. Guna nombor 39C tu. Bagikan dengan lambda. Lambda dia dah bagi kat sini. Kat soalan pun dia dah bagi. Lambda. Lepas tu dapatlah nilai F. Nilai F ni. Laju cahaya C. Bagikan dengan lambda. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Faham kan? Okay. So done. Kita dah selesai yang ini. Belum. Kita masukkan H ni. Ni nilai H. Tengok kat rumus. Dekat rumus ada nilai H. Mana nilai H tu? Mana nilai H? Mana nilai H? Patutnya dia bagi nilai H kat atas kot. Mana nilai H? 41. Oh. Ni. Okay. Nilai H pun dia dah bagi. Nampak? E pun dia bagi. E ni kan lambda. Nampak? Lepas tu dia bagi lagi kat sini. Ni dengan ni. Nampak? Nampak tak pelajar? 41, 42 tu. Lepas tu tolaklah frekuensi. Tolak dengan frekuensi ambang. Dapatlah tenaga kinetik. Faham ke tak faham? Tak faham tanya. Tak faham tanya ataupun tanya mentor. Mentor faham? Semua mentor faham tak? Faham. Syam Iqbal tak ada. Syam tanya dekat mentor asal. Chia ataupun Tamiang Syam? Okay. Okay, good. Okay, C. Syam faham tak Syam? Ni? Faham. Tapi tak adalah faham sangat. Faham konsep dia. Faham konsep dia. Cuba buat lagi. Cuba buat sendiri dulu. Okay, C. Jika frekuensi bagi pancaran cahaya yang ditujukan ke katot ialah 5 darab 10 kuasa 14 Hz, adakah pintu pagar akan terbuka? Ini kena rujuk balik yang soalan SPP itu. Saya ada tunjukkan di bawah. Kat mana? Yang bawah. Bawah ada. Okay. Raja 2.1 menunjukkan dia kata pintu pagar akan terbuka jika
pancaran cahaya yang ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta. So, ada halangan pintu itu akan terbuka. Kerana penghasilan arus foto elektrik dalam litar sel foto akan terputus. Akan terputus. So maksudnya pintu pagar akan terbuka jika pancaran cahaya yang dituju ke sel foto dihalang. Okey, sekarang ni konsep dia ni. Nampak tak ada tenaga foton ataupun cahaya. Bila ada cahaya pergi ke sel foto, ni sel foto. Okay. So apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Kalau mencapai frekuensi ambang, apa kesan akan berlaku foto dulu? elektrik akan berlaku. Kesan foto elektrik. Okey, iaitu apa maksud kesan foto elektrik? Elektron daripada permukaan logam disinari oleh suatu alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu akan dipancar keluar. Ambang. Okey, so elektron akan terpancar keluar apabila permukaan katot ni terpancar oleh frekuensi ambang lah kan. Okey, frekuensi ambang ni. Jadi elektron dah terpancar. Okey, bila melebihi frekuensi ambang, elektron ni akan buat apa? Akan mengalir. So bila dia mengalir, dalam unit miliampere lah, kecil sikit je, apa akan berlaku? Ada pengaliran elektron, ada pengaliran arus. Ada pengaliran arus, ada pengaliran elektron, maka pintu akan tertutup ke terbuka? Terbuka. Okey, pintu akan terbuka bila ada pancaran cahaya daripada sini. Faham? Masalahnya sekarang tak ada cahaya kan sebab dia kena blok. So bila kena blok, ada tak cahaya sampai ke sini? Tak ada. Tak ada? Ada tak foto elektrik ni? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak adalah. So jawapan dia sepatutnya di sini frekuensi dia kurang daripada frekuensi ambang. So dia ada penghasilan arus elektrik. Jadi pintu akan kekal terbuka. Terbuka. Okey, sebab ni jika frekuensi bagi pancaran ditujukan tu kurang. Ni kurang 5 darab 10 kuasa 14 ni kurang. Sepatutnya berapa? 5.16 darab 10 kuasa 14. 5.16. Yang soalan atas. Frekuensi ambang yang atas ni. Mesti lebih daripada 5.16. So kalau kurang, dia takkan terbuka. Kalau kurang, pintu pagar akan terbuka. Ya. Kalau kurang, dia akan terbuka. Faham kamu? Sebab kalau frekuensi dia kurang daripada frekuensi ambang, yang elektron itu, foto elektron tidak dapat terpancar keluar daripada sinar, daripada katot kan. Jadi dia ada penghasilan arus elektrik. So dia ada sebab F dot ni rendah kan? F dia rendah, F kurang daripada frekuensi ambang. Okey, bila F kurang daripada frekuensi ambang, maka sini tak adalah. Ni arus elektrik ni semua tak ada, betul? Betul. Betul tak? Okey, arus tak ada. Bila arus tak ada, maka pintu akan terbuka. Betul? Pintu akan terbuka. So betul lah pintu akan terbuka, ya. Okey, faham? Belajar? Sebab F kurang. Cikgu pun faham. Okey. Tapi cikgu, jawapan di SPP bukan dia cakap tidak ke? Ya. Dia jawab tidak, salah. Saya pun bincang dengan budak tuition saya kan. Saya pun bincang, saya perasanlah juga SPP dia bagi tidak. Saya kata pelik lah kalau tidak sebab memang terang-terang ni. Tapi
Itulah saya tak tanya lagi dengan cikgu SBPI. Nanti saya tanyalah. Saya akan tanya, saya akan screenshot tanya. Screenshot dulu. Tapi logik lah kan sebab frekuensi dia kurang daripada frekuensi ambang. So tak ada arus elektrik yang mengalir. Okey, seterusnya. Dah, kamu dah habis. Yang lain faham ke tak faham? Iman faham tak Iman? Iman ada ke? Ada. Faham? Allah. Dia mula dia punya suara. Yang lain kita? Iman tak dapat. Dia jadi macam bergema lah Iman. Macam mana ni? Hello? Faham tak? Faham, faham. Faham. Okey, seterusnya kita pergi soalan siapa? Saya Cikgu Azrina. Okey, Azrina. Nombor 21. Oh, atas. Okey. SBP nombor ni. Okey, teruskan. Hitung tenaga haba yang diperlukan untuk menukarkan 0.5 kg bahan tersebut pada 120 darjah Celsius menjadi cecair pada 100 darjah Celsius. Lepas tu dia bagi muatan haba tentu bahan 1720. Haba pendam tentu pengawapan bahan 480,000. Dekat soalan saya tengok dia 120 tukar kepada 100. Jadi dia ialah muatan haba tentu. Boleh guna formula Q sama dengan MC theta. Tapi saya pelik kenapa dia bagi haba pendam tentu pengawapan juga. Jadi saya tengok soalan full dia ada bagi graf yang saya lukis dekat atas, cikgu. Ya, Atas betul. sebelah kanan. Soalan ni berkait dengan graf. Tapi, soalan ni berkait dengan graf. Tapi kalau kita tengok kat sini kan, kata soalan dia tak bagi graf, kita boleh fikir secara logiknya 120 dia berkurang jadi 100. Okey, maksudnya ada perubahan suhu kan? Delta theta. So kat sini kita akan guna formula Q sama dengan MC delta theta, betul? Betul tak? Okey. Tapi sekarang ni dia kata dia jadi cecair. Kalau 120 dia cecair ke gas? Gas. Okey. Gas nak kepada cecair berlaku tak dia berlaku perubahan fasa, betul? Bila perubahan fasa kita kena guna formula Q sama dengan ml. So melibatkan dua haba untuk menukarkan totally benda ni. Gas yang bersuhu 120 kena jadi gas yang bersuhu 100 dulu. Okay, gas yang suhu 120 first, awak kena tukarkan kepada gas yang bersuhu 100. Ini first step dulu. Slow down kan dia punya temperature, means you have to remove dia punya heat, kena keluarkan dia punya haba. So dia akan turunkan suhu dulu. Okay, melibatkan MC theta. Then kita kena tukar pula dia punya fasa. Okay, tukar kepada cecair yang suhu 100. So yang ni melibatkan ml. So tambahlah dua-dua apa ni, boleh faham? Faham. Sebab bila kita buat kerja, satu benda satu masa satu benda je. Kita kena tukar suhu dulu. Fasa jangan tukar, biar fasa gas dulu. Lepas tu bila dah tukar suhu dia, barulah kita ubah fasa dia. So melibatkan dua jenis haba. Tambahlah. Tambah kan? Mana? So awak pun tambah, betul? Awak kira satu-satu, mula-mula Q sama MC theta. Masukkan dia punya M, unit kg. Lepas tu awak ambil C, dia bagi C dia kan? Bagi. Dia bagi C. Cuma pelajar kena tahulah simbol dia. Siapa awak punya menti? Faris. Faris ada tak dalam ni? Tak ada. Nanti tak tahulah cakap macam mana. Nanti cikgu awak torture sikit kat dia. Boleh tak Zina?
Aku tak tahu nak baca dia. Dah, saya jumpa dia. Bagi tahu. Okey, muatan haba tentu simbol dia C. Haba pendam tentu simbol dia L. Lepas tu rujuklah list of equation nombor nombor berapa? List of equation tadi nombor berapa? List of equation nombor berapa? 13 dan 14. Okey. Faham tak? Faham. C muatan haba tentu, L haba pendam tentu. Okey? Ingat senang je. Okey, lepas tu tambahlah dua-dua. Jadi awak faham konsep? Okey, faham tak? Faham. Ada soalan tanya. Okey, yang saya conteng tadi dah pergi kat mana dah? Ni. Ada soalan tanya. Air yang bersuhu 100 darjah dengan uap yang bersuhu 100 darjah, mana yang lebih tinggi efek dia? Memberi kesan. Kalau kita terkena uap dengan kita terkena air, mana yang lagi impak melecur tu lagi teruk kesan dia? Soalan ni pernah keluar. Uap. Uap. Okey, berapa orang cakap uap? Angkat tangan. Berapa orang cakap uap? Angkat tangan. Oh, Alia, Wani, okey, Harid. Lagi? Siapa lagi cakap uap? Lagi? Sekejap. Siapa lagi cakap uap? Tengok sikit. Oh, ramai. Cakap uap. Bagus. Okey, kenapa? Uap? Betul jawapan dia uap. Tapi kenapa? Sebab dia perlukan haba, dia perlukan tenaga untuk tukar daripada cecair ke wap. Kurang tepat. Kalau tadi ni, okey. Kalau awak tengok yang ni je, awak tengok yang 3 ni. Yang saya tulis ni kan. Okey. Soalan saya, gas, okey, gas yang bersuhu 100 darjah dengan cecair yang bersuhu 100 darjah, yang mana yang memberi kesan lecur lebih teruk? Awak cakap gas. Okey, gas. Sebab haba pendam gas lagi kurang. Haba pendam wap air lagi kurang daripada air. Sebab dia ada dua jenis haba. Dia ada dua jenis haba. Yang ini dengan yang ini. Sebab kalau kita panaskan air, kita mesti start daripada sini. Kita mesti start daripada bawah. Okay, kita mesti start daripada daripada air yang bersuhu air cecair. Okay, cecair yang bersuhu 0 darjah kepada cecair yang bersuhu 100 darjah. So sini pun cecair kan? Cecair. So ni sekarang dah sampai takat apa? Cecair 100 darjah, maksudnya kita dah sampai takat apa ni? Vino, takat apa ni? Kita panggil takat apa? 100 darjah ni takat apa? Takat apa Vino? Takat didih ke, takat beku ke, takat lebur ke? Takat apa? Takat tu je lah. Takat apa? Takat didih. Takat didih. Takat didih di mana dia dah start berubah fasa kepada fasa gas. Kan? Betul? Betul tak? Betul. Dia berubah kepada fasa gas. Okey. So kalau kat sini cecair kepada cecair yang 100 darjah. Okey, gas. Sekarang gas kat sini gas yang suhu 100 darjah. Okey, dia ambil masa lama tau nak jadi gas yang suhu 100 darjah. Sebab dia melibatkan MC delta theta, haba yang pertama tambah dengan ML. Jadi dia ada dua jenis haba. Haba MC theta dengan haba pendam tentu ML ni. So sebab tu gas yang suhu 100 darjah, haba dia lagi banyak. Jumlah haba dia lagi banyak sebab dia ada dua ni. Dua haba ni. Tapi kalau cecair yang bersuhu 100 darjah, dia hanya ada haba Q sama dengan MC theta, sikit je. So dia tak berapa memberi kesan impak. Lah, faham tak? Faham tak soalan maksud cikgu tu? Faham ke tak? Faham cikgu. Faham ke tak faham? Wani? Faham.
Faham. Yang lain faham. Kenapa awak jawab? Okay, Kak, so reason dia sebab jumlah tenaga haba bagi gas yang bersuhu 100 darjah ni, jumlah tenaga haba dia lagi tinggi, lebih tinggi berbanding cecair yang bersuhu 100. Okey? Sebab tu dia boleh memberi kesannya lebih teruk, kesan lecur yang lebih teruk. Okey, so awak tambah je dua-dua ni, so dapatlah jumlah. Okey, seterusnya Azrina. Andaian. Nyatakan satu andaian yang anda buat dalam 9C. Tiada tenaga haba hilang ke persekitaran. Yes. So jumlah tenaga haba 100% pergi dekat air tu. Dekat itu. Okey, seterusnya ni pula. Tukul besi berjisim 4 kg itu diputarkan dalam satu bulatan ufuk berjejari 1.6 meter dengan laju linear 25 ms-1. Hitung daya memusat yang bertindak ke atas tukul besi itu. Saya guna formula F sama dengan... First step buat apa? Simbolkan tu. Okay. So bila dia bergerak dalam bulatan, dia akan ada daya memusat. Daya memusat. Okey. Lepas tu R. Okay, R, jejari R, laju linear. So kita boleh tengok rumus nombor 9. Sebab dia tanya daya memusat. So yang ni Okey. Mana? Masukkan. Okey, masukkan dan kebetulan semua unit SI dan teruslah dapat unit Newton. Okey, boleh pelajar? 2 markah. Okey, habis dah? Ada lagi? Okey, seterusnya yang ni elektrik. Rajah 10.3 menunjukkan 1 liter elektrik. DGE sel dalam liter adalah 2.0 volt dan rintangan dalam adalah 1.0 ohm. Hitung bacaan emitter bila hanya switch 1 dihidupkan. S1 dihidupkan. Okey, so dia nak tahu yang ini bila S1 dihidupkan. So awak buat apa? Yang pertama? Saya guna formula V sama dengan IR. Tapi kena cari R dulu. Kalau untuk S1 dia ialah liter bersiri. S1. Abaikan S2 dulu. Sebab apa abaikan? Sebab yang ini dibuka. So sekarang kita tutup. Jadi arus tu mengalir daripada positif ke negatif melalui S1 melalui R5 ohm sahaja kan? Ya. Lepas tu kita bersiri. Dia nak apa ni? Nombor 1 dia nak dia punya I arus soalan nak I arus. Okey, berapa arus? Macam mana kira kat mana? Belah kanan cik. Belah kanan. Okey. So guna formula V sama dengan IR. R untuk liter bersiri tambah je. So 5 tambah 1. Lepas tu buat I sebagai subjek sebab kita nak cari 2/6. Dapat 0.3333 ampere. So 2/6. 5 tambah 1. Macam mana 5 tambah 1? Sebab kita ada rintangan dalam campur rintangan luar. Betul? Betul. Ni rintangan dalam kecil je, R kecil. So tambahkan. Dapatlah 0.3. Ni dah semak skema? Tak kot. Tak. Oh dah semak cikgu, dah semak. Saya dah semak dua-dua semua. Okay, voltan dia 2 volt. Okay, kita bagi. So rintangan tambah je sebab dia sisiri. Okay, good, betul? Yang ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay, seterusnya nombor 2. Kedua-dua switch S1 dan S2 dihidupkan. Hitung bacaan emitter. So kita guna formula yang sama juga, V sama dengan IR. Tapi cara kira R dia lain. Sebab dia dah jadi liter selari. Selari, betul tak liter sehari? Okey, liter selari macam mana awak tahu? Berlaku pemecahan arus. Betul? Arus dia pecah. Bila arus pecah maka liter ni liter selari. Okey, lepas tu awak buat apa?
Saya cari R dulu. Awak cari R dulu. Okey, awak cari nilai R besar. Rintangan untuk rintangan luar lah. Ya. Ya. R2 10 ohm R2 10 ohm betul. 12 R2 ni R2 kan? Ya. R2 10 ohm 12 ohm. R1 5. Jadi awak selarikan dia 1/5 tambah 1/12. Jadi dapat R terbalikkan dapat 3.5294 ohm. Okey, betul yang lain? Lepas tu awak buat apa? Lepas tu saya masukkan dalam formula V sama dengan IR. Lepas tu dia ada R lagi satu, rintangan dalam. Untuk R tu yang kita cari tu kena tambah dengan 1. Lepas tu barulah boleh bahagi. Rintangan berkesan je. So dapat arus keseluruhan Okey, betul. Siapa tak faham? Boleh faham konsep dia tu? Faham cikgu. Faham, good. Okey, seterusnya. Jadi Rajah 9.3 menunjukkan sebuah bongkah aluminium berjisim 1 kg yang dibaluti kapas dan dipasangkan dengan satu pemanas rendam 12 volt 50 watt. okey. Lepas tu dekat gambar dia bagi gambar. suhu akhir dengan suhu awal. Okey, lepas tu 65 suhu akhir. So ada beza lah kat situ. Okey, power supply 12 volt. Okey, seterusnya. Jika bekalan kuasa dihidupkan selama 11 minit untuk mencapai suhu akhir, hitung tenaga yang dibekalkan oleh pemanas selama 11 minit. Kita ada 3 formula untuk cari Q. Q sama dengan PT, Q sama dengan MC theta dengan Q sama dengan ML. Tapi dekat soalan satu ni dia ada bagi selama 11 minit. So dia berkait dengan T. So kita boleh guna Q sama dengan PT. Ni tenaga elektrik lah ni. Tenaga elektrik convert kepada tenaga haba. Elektrik convert kepada haba. Elektrik kita supplykan kepada berapa power alat elektrik tu, berapa lama. So dapatlah tenaga elektrik kan awak kira tenaga elektrik, kos tenaga elektrik tadi kan. Inilah formula dia. Lepas tu dia convert kepada tenaga haba MC theta tu. Yang ni pula melibatkan yang ini. Selepas dapat yang ini, buat yang ni pula. Betul tak? Betul. Contoh. Okey, tapi apa-apa pun kena tukar unit daripada minit. Ni yang pelajar selalu lupa. Careless mistake. Fani, jangan buat careless Fani. Okey. Cikgu. Okey, awak tahu tapi awak selalu buat careless. So ingat unit SI. Okey, lepas tu total tenaga elektrik convert kepada tenaga haba. So MC theta lah, delta theta. Ini delta theta sebab perubahan suhu. Okay, terus sambung. Soalan 2 diminta muatan haba tentu bongkah aluminium. So dia Apa nak simbol C. dia? C kecil. C kecil. So gunalah formula ni. Q dia tak bagi dekat soalan tapi kita dah cari dekat soalan satu tadi. So boleh guna. And then M dia bagi dekat soalan 1 kg. Perubahan theta yang suhu 65 dari 30 pergi kepada 65. So 65 tolak 30. Dan kita dapat C dia. Okay, good. Faham pelajar? Haba ni penting. Famous dalam soalan peraya, banyak soalan peraya keluar. So fahamkan betul-betul. Okay, next. Okay. Habis dah. Okay, Azrina dah habis. Siapa pula? Siapa pula? Timing nombor 23, 24. 23, 24. Mana 23? 23, 24 mana? Timing yang mana? Tu cikgu tadi. Okay, dah berah. Okay, timing ready? Ready. Sorry kita 2.5, memang saya target 2 jam. Habis lambat setengah. Okay, cepat. Graf menunjukkan graf memanjangkan melawan daya bagi dua spring J dan K.
Ada dua spring JK. Okey, lepas tu Berdasarkan graf keturunan pada Raja 5.1, bandingkan ketebalan spring J dan spring K. Ini perbandingan. Sebab apa saya masuk sekali sebab dia ada pengiraan dekat konsep perbandingan ni. Okey, so bandingkan ketebalan. Macam mana awak tahu J lebih tebal daripada K? How did you know? Sebab dia ada kait dengan itu rintangan. Dia ada kaitkan dengan rintangan. Rintangan ke pemalar daya? Pemalar spring? Okey, kalau buat spring kita tengok rumus sekejap tengok rumus. Ada tak rumus yang berkaitan dengan spring? Nombor berapa? Nombor berapa? Ada tak? Ada kan? Nombor 26. Okey. Tapi dekat sini nombor 26 ni, so dia tak bagi satu lagi formula. Sepatutnya dia bagi iaitu F sama dengan KX. Awak boleh tambah lah. F sama dengan KX. So dua rumus ni berkaitan dengan spring. Okay, F sama dengan KX. Dah habis. Okay. Jadi kan dia bagi graf pelajar. Daripada graf awak dapat apa? Mia? Daripada graf Itu awak dapat apa? keturunannya lah K. Kecerunan. Yes, kecerunan. Kecerunan 1 dengan kecerunan J. Kecerunan J. Okay. Kecerunan. Okay. Kecerunan sama dengan paksi Y bahagi paksi X. Paksi Y kita ialah F. Paksi X kita memang X. Kita terbalik lah. Sorry. Terbalik. Kecerunan. Okay. Kecerunan. Patutnya F sama dengan KX. So 1/K ke? Kita balik dia punya graf ni. F bagi X. Kalau F bahagi X, tapi kita punya graf apa? X bahagi F kan terbalik kan? 1/K lah, betul? 1/K kan? Betul? 1/K. So 1/K. Pelajar faham tak? Pelajar lain faham tak kenapa 1/K? Azrina faham? Okey, kecerunan sama dengan paksi Y bahagi paksi X. Okey, paksi Y kita ialah X. Paksi X kita ialah F. Sampai situ faham tak? X bahagi F. Faham tak? X pemanjangan bahagi F. Dapatlah kecerunan. Faham ke tak faham? Ni. Faham cikgu. Faham. Okay. So, kalau kita terbalikkan benda ni, okay, kita akan dapat 1/K kan? Ni pun terbalik. Kita akan dapat 1/K. Betul? Betul. Sebab ini daripada formula. Formula F sama dengan KX tu. Okay. So maksudnya K adalah M adalah 1/K lah kat sini. Okay. Maksudnya kecerunan dia M sama dengan 1/K. K tinggi, keras. Pemalar spring tinggi, maksudnya spring tu keras. So kecerunan kena rendah lah. Betul? Betul. Okay. So kita tengok J lebih tebal. Bila lebih tebal, maksudnya dia punya K dia keras, tinggi ke rendah? Lebih tebal ni dia keras ke dia lembut? Spring tu keras ke lembut kalau lebih tebal? Spring lebih tebal.
keras. K keras. J keras. J keras. Aku dapat ni. K ni MK tinggi M untuk K lebih tinggi daripada M untuk J. Maka K untuk pemalas spring untuk K rendah berbanding pemalas spring untuk J. Maka bila pemalas K ni dia punya pemalas spring J ni pemalas spring dia lebih, maka keras. Keras, so dia lebih tebal. Tebal. J dia lebih tebal lah. Betul lah. Okay, J lebih tebal. Okay, nombor 2. Kita kira lah dulu baru kita faham sikit. Okay, hitungkan pemalas spring K. So, guna formula ni. Lepas tu, Tamia. Lepas tu Macam saya mana awak tahu? guna nilai dekat itu graf. Okay, Sebab F sama dengan 10. Sebab dia nak ialah K, so saya ambil ialah nilai bagi K. X ni F. Okay, betul? Masukkan je daripada graf. Okay, seterusnya. Itu X kita kena tukar unit kepada M. So, kita bahagi dengan 100 dapat 0.05 dan kita bahagi akan dapat 200. Kena tukar. Kalau tak tukar boleh tak? Boleh. Sebab kita nak guna dekat sini kan nanti untuk dapat joule. Jadi memang kena unit SI, betul? Ya. Memang kena unit SI. Okay? So nanti kita nak guna formula tenaga keupayaan ni. Tenaga keupayaan ni awak boleh tengok dekat list of equation. Ni. Nombor 26. So kena dapatkan. Kenapa tak guna F terus? Tak dapat kalau guna F terus. Sebab dia boleh E sama dengan setengah Fx. Sama tak? F dia 10 Newton. F 10 Newton. Lepas tu X dia 5 cm iaitu 0.05 meter. So just guna je formula tu, masukkan. Dapat sama tak? Setengah darab 10 Newton darabkan dengan 0.05. Dapat tak? Sama tak? Sama, cikgu. Sama. Boleh guna yang tu juga. Ataupun luas di bawah graf. Luas di bawah graf K ni. Okey, luas di bawah graf K ni mewakili tenaga keupayaan kenyal. Luas di bawah graf K iaitu setengah darab F darab K. Darab X. Faham tak pelajar? Pelajar faham tak? Faham, cikgu. Jawablah. Okay, thank you. Okay, D. Seterusnya, D. Encik Ravi mempunyai sebungkus pasir berjisim 2 kg. Beliau memerlukan hanya 1.35 kg bagi membina sebuah replika dengan pancuran pasir dan simen. Anda diminta untuk membantu Encik Ravi untuk menentukan panjang spring apabila ia digantung dengan baldi berpasir jika spring K digunakan. Saya gunakan formula F sama dengan KX. So, F saya ganti jisim iaitu 1.3 kg. Tapi dia kena darab itu Newton. So, saya darab dengan 10. Darab gravity. Dia kena darab dia punya M darab G. So 1.35 darabkan dengan G. Kenapa awak ambil 10? Kenapa awak tak ambil 9.81? Kena guna yang dalam rumus 9.81 Mia. Okey, cikgu. Okay. Lepas tu K 2. Macam mana tahu K 2? K ialah 2 sebab
Sebab kalau pada itu P2 kita tidak tukar kepada itu meter, dia punya K ialah 2 Newton cm per cm. So kalau di sini dia guna ialah bagi cm, so saya guna yang itu. Oh. Sebab awak tak tukar. Ni cm Awak nak cm. Kalau tukar tak dapat jawapan ke? Nanti tukarlah balik last sekali. Dapat X meter, lepas tu tukarlah balik sentimeter. Tak boleh eh? Ada pelajar yang boleh kan? Maksudnya kita masuk 200. Okay, ni tolong kira kat saya. Ni dapat berapa? 1.35 darab 9.81 dapat berapa? Kita nak dapat F dulu. 13.2435. 435 Newton. Okey, lepas tu awak bahagi dengan 200 Newton meter negatif 1, iaitu ambil daripada sini. Ambil K, nilai K yang ni. Masukkan. Okey, lepas tu dapat berapa? Newton dengan Newton cancel. So dapat berapa dia punya nilai K dia? 0.0 Nilai K pula, nilai X. 0.0662. 0.0662 meter. Okey, macam mana nak tukar kepada sentimeter? Darab 100. Okay, darab 100 dapat berapa? Gerakkan 1, 2. 6.62 cm. Betul? Betul. Okey, dapat dia punya X 6.62 cm. Tambahkan dengan 6. Tambahkan dengan 6. Nampak dia larilah sebab tadi awak guna G10 kan? Boleh tak nanti padam balik buat betul-betul sebab kita nak share skema ni betul-betul kepada grup kelas. Boleh? Boleh. Okay, yang lain pun sama, mentor yang lain. So ni kita tambahkan jumlah pemanjangan dia. So jumlah pemanjangan kita ambil 6.62 tambah dengan 6 cm. So total dia 12.62 cm. Okey, belajar. Sampai situ faham Okey, seterusnya ni pula. Ini adalah soalan keempat. Ini adalah soalan keempat lagi C. Rakamkan graf untuk menunjukkan antara tenaga kinetik maksimum bagi foton elektron dan frekuensi cahaya yang bersinar pada logam. So, kalau foton elektron kalau tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi cahaya, kita akan dapat graf ini. Dan itu Ini frekuensi. Kita, Okay, so labelkan. Satu ni frekuensi ambang dekat sini. Okay, seterusnya B1. Apabila satu logam dengan fungsi kerja W bernilai 2.00 eV disinari oleh cahaya ungu dengan panjang gelombang lambda sama dengan 4 darab 10 kuasa negatif 2 meter, berapakah tenaga kinetik maksimum bagi satu fotoelektron yang dipancarkan? Saya gunakan formula E sama dengan W tambah K max yang dekat buku teks muka surat 238. Dekat rumus pun ada kan? Sebab nanti awak tak ada buku teks masa periksa, awak kena based on rumus. So kita guna formula nombor 45. Cuma setengah mv square ni adalah K maksimum. Ni tenaga foton. Okay, so maksimumkan penggunaan rumus. Okay, lepas tu bawa K max ke depan. Dia nak cari K max, so kita bagi K max sebagai subjek. So K max sama dengan E
tolak dengan W. E ini kita boleh gunakan HF, tapi di sini dia tak bagi kita F. So kita gantikan F kepada C bahagi lambda. So E sama dengan HC bahagi lambda. Guna formula 41 ni dengan 42. Okey, masukkan. Lepas tu masukkan nilai, okey. Lepas tu nilai W sudah diberikan, iaitu di atas 2.0 EV. So Ni kita kan 1008 cm. Okey. EV. So EV tu buat macam mana? Buat function EV buat macam mana? EV ialah itu itu jisim bagi itu elektron. So saya ganti itu 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Elektron kan, tukarkan kepada satu elektron tu berapa kolom dia? 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Okey, tukarkan, darabkan dengan 2. 2 sebab nilai dia 2. 2, lepas tu elektron ni tukarkan nilai dia dalam bentuk kolom, iaitu yang ini. Nilai charge. Okey, lepas tu bahagi dengan lambda. Semua unit meter, lambda unit meter. Okey, lambda unit meter. So dapatlah jawapan dia joule lah. Kalau semua unit SI, Kmax ni unit joule. Tulis je unit joule. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya nombor 2. Hitung laju maksimum fotoelektron yang dipancarkan. Okey. So Saya tadi tu bawa ke bawah. Okey. Kmax sama dengan 1/2 mV kuasa 2. Sekarang nak cari V, so gantikan nilai M ialah M kita sudah dapat di soalan, iaitu 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Kmax kita sudah cari di D1. So kita gantikan nilai, kita kira akan dapat V kuasa 2 sama dengan 3.891 darab 10 kuasa 11. Kita puncakan, kita akan dapat puncakan jangan lupa puncakan sebab kita nak V bukan V kuasa 2. So mass kat sini mass of electron ya. Elektron yang daripada solar photoelektrik tadi, photoelektron tadi yang nak bergerak. Jadi mass of electron. Okey, dah habis. Okey, good. Ada lagi. Aduh. Yang bawah tu apa? Yang bawah ialah soalan 8B. Soalan 8B. Sekejap. Ini tadi. Okey, soalan 8B berkaitan dengan ni daya. Okey. Teruskan. 8B. Raja 8.1 menunjukkan satu jet yang mempunyai jisim 4.5 darab 10 kuasa 5 kg berlepas dengan kecepatan 30 meter per saat kuasa 2. Tentukan nilai tuja ke atas yang dihasilkan oleh enjin jet tersebut. So, saya gunakan formula F tolak W sama dengan MA. Sebab kita nak daya tujaan, so maksudnya bila dia ada pecutan, so dia tak seimbang, maksudnya daya tuja ke atas, daya ke atas lebih besar daripada daya berat ke bawah. So sebab tu daya tuja tolak W dan samakan dengan MA. Betul? Okay, good. Seterusnya? So seterusnya kita nak cari ialah daya tuja. So F sebagai subjek, MA sama dengan MA tanpa W. So M di atas iaitu 4.5 darab 10 kuasa 5. A telah bagi ialah 30 tambah dengan W. W ialah mg. So kita gantikan M dan G, kita guna ialah 9.81. So kalau kita kira, kita akan dapat 1.79 darab 10 kuasa 7 Newton. 7 Okay, betul? So make sure semua mentor dengan menti siapkan.
Buat betul-betul. Okay, good. Dah habis Faham tak ni? Raja? Faham cikgu. Okay. Okay, kita pergi last question. Iman. Betul? Ya, cikgu. Iman kat atas. Okay. Okay. Teruskan. Kami tak Okay. nampak ni. Okay. Dia memang atas tu je kot. Sekejap saya baca Raja 2 menunjukkan sebuah kapal angkasa dilancarkan ke angkasa dari permukaan bumi. B. Hitungkan halaju lepas yang diperlukan oleh kapal angkasa tersebut untuk mengatasi daya tarikan graviti. Halaju lepas tu dia nak V. Jadi kita guna formula dalam senarai rumus nombor 12. V sama dengan punca kuasa 2gm per dengan R. Ni R. R apa? R besar atau kecil? Jejari bumi? R besar. R besar. Okey, jejari jisim bumi M besar kan? Okey, tapi dalam rumus R kecil Okey. Kenapa macam tu? Apa tu, kalau kita tengok daripada rumus asal untuk cari R kecil, dia tulis kat situ R besar tambah H. Tapi untuk situasi tu, R besar tambah H sama dengan R kecil tu jika suatu objek, contohnya satelit, berlepas untuk mencapai ketinggian orbit yang spesifik. Maksudnya lepas dia keluar daripada bumi tu, dia ada ketinggian yang lebih lah daripada R jejari bumi tu. Jadi itu situasi untuk R kecil sama dengan R besar tambah H. R besar tu jejari bumi, H tu ketinggian dari permukaan bumi. Tapi dalam kes ni macam ni kira bumi. Okay, ni bumi. So maksudnya ni pusat bumi. So kalau ikut radius bumi R besar kan? R besar. Okay, sekarang ni dia tak tahu, dia tak ada estimate berapa jauh dia nak pergi atmosfera kita tu kan. So kalau ikut adalah ketinggian H. Betul? So patutnya yang ini R. R ialah R besar tambah H. Betul? Ya. Okay, R tu jejari bumi. H tu ketinggian roket. Tapi ketinggian roket tu kita tak boleh estimate sebab kita tak tahu berapa dia nak pergi kan? Tu maksud awak? Okay. Sambung. Tapi dalam kes ni, R kecil sama dengan R besar. Sebab objek yang dilancarkan tu tak ada ketinggian spesifik. Sebab dia intended hanya untuk lepas ataupun mengatasi tarikan daya graviti bumi. Graviti bumi, yes. Okay. Okay, terus so guna formula halaju lepas memang ada dekat list of equation tak? Nombor 12. Ada nombor 12. Okay, so just guna je lah formula ni. Okay, senang je kan? Okay, so masukkan nilai dan okay, ini titik perpuluhan ni 4 Betulkan balik titik perpuluhan ni 11 point. Kalau boleh buat dalam bentuk standard, kalau boleh. Kalau tak boleh tinggal buat je macam tu tapi ada 4 titik perpuluhan yang belakang tu. Sebab satu titik perpuluhan tu sangat membawa erti. Okay. Seterusnya nombor? Kat belah kanan atas. Belah kanan, okay. Okay. Apa dia cakap ni? C, jika halaju kapal angkasa itu ialah 8,000 meter per saat, bolehkah ia terlepas ke angkasa lepas? Jelaskan. Kalau kita tengok kalau kita tengok tadi berapa nilai halaju lepas dia? 11,181. Jadi roket ni bergerak dengan halaju 11,181 Bukan roket ni. Halaju lepas untuk bumi dengan jisim bumi segitu. Jisim bumi 5.97 dengan jejari bumi segitu 6.37. Jadi boleh tak roket yang bergerak dengan
kelajuan 8,000 ni melepasi daya tarikan graviti bumi. Tidaklah, sebab laju lepas bumi sepatutnya 11,000. Tapi roket ni dia bergerak hanya dengan 8,000, memang tak lepas lah, kan? Kerana laju kapal angkasa lebih kecil daripada nilai laju lepas bumi. Nilai laju lepas bumi. Sebab kita bergantung kepada planet-planet apa tertentu. Okey. Kurang tak boleh. Okey, seterusnya. Bawah pula. Soalan 3B. Persamaan penuh bagi tindak balas dalam rajah 3 adalah seperti dalam jadual 3. Sebelum tindak balas, 1 neutron tambah dengan uranium. Selepas tindak balas, barium tambah krypton dengan 3 neutron. Neutron. Sasul. Lepas tu jumlah GSM sebelum tindak balas 236.0329 UJA. Jumlah GSM selepas tindak balas 235.86653 UJA. Yang ni dia dah senang sikit daripada tadi. Dia dah kira siap-siap kat kita, kan? Lepas tu buat apa? Lepas tu kita kena cari nilai X dengan Y. Nilai X dengan Y. Macam mana nak cari nilai X dengan Y? Yang orange bawah tu, cikgu. Samakan kiri dengan kanan. Betul? Okay, maksudnya kiri 235 campur 1, 236. So 236 kena tolak lah yang sebelah kanan ni, betul? Betul. Sebab kiri mesti sama dengan kanan. So 236 sebelah kiri. Sebelah kanan kita ada 141 tambah X tambah 3. 3 darab 1, 3. Betul? Betul. So sebab tu awak dapat nilai X dan nilai X 92. Okey, semua kira. Dan yang bawah pun sama. 92 samakan dengan 56 tambah Y tambah 0. Betul tak? Okey, betul. So dapat 36. Okey, good. Seterusnya? Seterusnya, hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit joule. Mula-mula kita kena cari cacat GSM dulu. Cacat GSM sebelum tolak GSM selepas. Jadi kita tolak je lah 236.0329 dengan 235.86653 tu. Lepas tu dapat 0.16637 UJA. Lepas tu kita darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 sebab 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Jadi bila kita darab, kita akan dapat cacat GSM dia iaitu 2.761742 darab 10 kuasa negatif 28 kilogram. Bagus. Lepas tu kita gunakan rumus Einstein, E sama dengan mc square. Lepas tu kita gantikan kita ada M iaitu cacat GSM yang kita kira tadi dengan C kuasa 2 tu laju cahaya dalam vacuum. Lepas tu kita akan dapat jawapan 2.4856 darab 10 kuasa 11 Joule. Ni 4 titik perpuluhan tak? Tak kan? Kalau boleh dapat 4 titik perpuluhan Okey. Okey, good. Semua faham? Faham, cikgu. Okey. So, tak ada apa-apa nak tanya? Nanti mentor buat pembetulan dan mentor masukkan yang betul-betul punya yang 4 titik perpuluhan punya jawapan, masukkan ke grup fizik Telegram ya. Boleh, cikgu. Okey, untuk rujukan menti-menti dan menti tolong siapkan awak yang nak SPM, bukan saya.